Hai, apa kabar anda semua? Harap anda semua sihatlah. Dalam video kali ini, Akmal akan membahaskan tentang perjuangan seorang ayah. Seorang ayah yang memperjuangkan keadilan untuk anak perempuannya. Jom kita mulakan. Pada 18 Oktober 2009, pihak berkuasa menerima panggilan mengatakan seorang lelaki berusia 74 tahun ditemukan di tepi jalan dalam keadaan yang terburuk, dalam keadaan yang lemah. Katanya beliau dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang dipukul. Penemuan itu di sebuah bandar Milius di Perancis, berdekatan dengan balai polis. Pihak polis pun bergegaslah ke kawasan berkenaan untuk menyimak sama ada benar ataupun tak panggilan tu. Bila mereka di sana, rupa-rupanya betul lah seperti yang diberitahu dalam telefon. Polis menemui lelaki tersebut dalam keadaan tak berdaya. Tangan dan kakinya diikat. Lelaki yang tak berdaya ni memberitahu kepada polis beberapa jam yang lalu dia telah diculik di rumah dia sendiri di sebuah bandar Scheidt di Jerman. Katanya dia diserang oleh 3 lelaki. Dia dimasukkan ke dalam kereta dan dibawa di tempat di mana dia dibuang, yang ditemukan oleh pihak polis sekarang. Sehari selepas kejadian, pihak polis berjaya mengesan orang yang bertanggungjawab terhadap kes berkenaan. Selepas pihak polis berjaya mengesan nombor telefon yang menghubungi mereka. Suspek juga seorang lelaki yang juga berumur 70-an. Mereka menemukan dia di sebuah hotel di bandar yang sama. Semasa pihak polis menemukan suspek langsung tak melawan. Suspek dalam keadaan tenang dan tak menafikan yang dia melakukan perkara tu. Tapi pada awalnya dia macam confused sikit. Tak lama lepas tu penyiasat mendapati ada sebab di sebalik sikap suspek yang misteri. Rupa-rupanya ada kisah di sebalik kejadian ini yang sudah 30 tahun penantiannya. Pada awal 70-an, seorang lelaki bernama Andre memiliki segalanya dalam hidupnya. Mempunyai kerjaya yang hebat, mempunyai isteri dan juga mempunyai 2 orang anak. Anak perempuan bernama Kalinka dan anak lelaki bernama Nicholas. Isterinya bernama Daniel. Andre dilahirkan pada 1930-an di Poland. Kemudian dia ikut keluarga dia berhijrah ke Perancis. Sepanjang zaman mudanya dia belajar di Perancis dan menjadi seorang akauntan yang berjaya. Kemudian dia berpindah ke Morocco di sebuah bandar Casablanca, di mana dia bertemu isterinya. Boleh dikatakan dia memiliki keluarga yang bahagialah di sana. Mempunyai keluarga bahagia, keluarga yang harmoni di Morocco bersama isteri dan anak-anaknya. Pada tahun 1974, Andre dan keluarganya berpindah kembali ke Perancis. Tapi malangnya buat Andre, berpindah ke Perancis adalah satu tragedi, adalah satu nasib malang buat dirinya. Satu perubahan besar yang berlaku dalam hidupnya. Selepas berpindah ke Perancis bersama isteri dan anak-anak dia, isteri dia yang bernama Daniel ni mempunyai hubungan sulit dengan seorang doktor kardiologis, seorang doktor yang bernama Dr. Dieter. Tapi Dr. Dieter ni bukanlah orang asing bagi Andre, sebab semasa dia berada di Morocco bersama keluarga dia, Dieter ni adalah jiran dia. Rupa-rupanya Dieter dan isteri dia sudah lama mempunyai hubungan sulit sejak mereka berada di Morocco lagi. Dia je yang tak tahu. Bila Andre dan isterinya berpindah ke Perancis, rupa-rupanya Dr. Dieter ni pun berpindah ke Perancis dan tinggal di kawasan yang sama, di bandar yang sama. Dan hubungan sulit tu berterusan daripada Morocco ke Perancis. Selepas Andre ni dapat tahu yang isteri dia curang, isteri dia langsung tak minta maaf. Sebaliknya, isteri dia yang bernama Daniel ni kata nak berpindah ke Jerman bersama Dr. Dieter ni. Andre dan isterinya pun bercerai. Bekas isteri dia ni pergi ke Jerman bersama kekasih dia lah. Dia tinggalkan Andre bersama anak-anak di Perancis. Langsung tak ambil tahu. Bekas isteri Andre ni kemudian berkahwin dengan Dr. Dieter pada 1977. Selepas bercerai, of course lah dia rasa sedih, dia rasa kecewa. Tapi itu tak mematahkan semangat dia untuk membesarkan anak-anak dia. Dia membesarkan anak-anak dia seorang diri, sebagai single parent, dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan kasih sayang yang secukupnya sebagai seorang ayah kepada anak perempuan dan anak lelakinya. Tapi malangnya pada 1980-an, ekonomi Andre tak stabil.
Jadi dia pun buat keputusan untuk kembali ke Morocco bersama anak-anak dia untuk kehidupan yang lebih selesa di sana. Tapi malangnya keputusan untuk dia berpindah ke Morocco membuatkan dia kehilangan kedua anaknya. Bekas isteri Andre ni filekan komplain untuk mendapatkan hak asuh dan dia dapat hak asuh tu. Akhirnya kedua anaknya berpindah daripada Perancis ke Jerman di sebuah bandar bernama Lindau bersama ibunya dan juga bapa tiri bernama Dr. Dieter tu. Disebabkan hak asuh berpindah kepada bekas isteri dia, Andre ni pun buat keputusan untuk tak jadi berpindah ke Morocco sebab dia tak nak terputus hubungan dengan anak-anak dia, sebab dia sayang sangat anak-anak dia. Sebab kalau dia duduk dekat Perancis, dia masih lagi boleh berjumpa dengan anak dia di Jerman, sebab Jerman dengan Perancis dekat berbanding dengan Morocco. Tapi katanya anak-anak dia tak suka tinggal di Jerman dan akhirnya selepas 2 tahun mereka dibenarkan pulang ke pangkuan ayah mereka. Sebelum kembali ke pangkuan ayah mereka di Perancis, mereka pun meluangkan masa bersama ibu mereka dan juga ayah tiri mereka di Jerman semasa musim panas. Semasa Andre menunggu kepulangan anaknya dari Jerman, berlaku tragedi yang mengubah hidupnya. Pada 10 Julai 1982, Andre menerima panggilan daripada bekas isteri dia, memberi kabar yang menghancurkan hatinya. Anak perempuan dia bernama Kalinka berusia 14 tahun dikabarkan meninggal dunia di Jerman. Kabar itu menghancurkan hatinya. Sebagai seorang ayah yang sangat sayangkan anak-anak dia, dia ada naluri yang mengatakan ada sesuatu yang tak kena, ada sesuatu yang terjadi terhadap anak perempuannya. Jadi dia pun mintalah bekas isteri dia untuk perjelaskan apa yang terjadi. Menurut bekas isteri dia mengatakan anak perempuan mereka melakukan aktiviti di sebuah tasik sebelum balik ke rumah pada sebelah petang dan mengatakan tak sihat. Jadi ayah tiri dia, seorang doktor yang bernama Dr. Dieter ni, bagilah ubat pada malam tu. Keesokannya ayah tiri dia juga yang mendapati Kalinka sudah meninggal dunia. Katanya si ayah tiri Dr. Dieter ni memberikan suntikan zat besi untuk menyelamatkan Kalinka, tapi malangnya sudah terlambat. Dengan penjelasan yang diberikan oleh bekas isteri dia, Andre ni pun menerimalah kenyataan bahawa anak perempuan dia sudah meninggal dunia. Tapi bedah siasat tetap dilakukan untuk mengetahui punca kematian. Selepas 3 bulan kemudian, Andre pun menerima keputusan bedah siasat anaknya. Tapi dia rasa sesuatu yang pelik pada keputusan bedah siasat tu. Walaupun dia bukan doktor, tapi dia tahu ada sesuatu yang tak kena. Keputusan bedah siasat tu tak memberi kesimpulan tentang punca kematian Kalinka. Sebaliknya ada bahan makanan pada paru-paru dia, yang mana pakar mengatakan mungkin dia mengalami sesak nafas semasa muntah. Kemudian ada banyak kesan suntikan pada tubuh Kalinka. Dr. Dieter, si ayah tiri ni, mengatakan dia memberikan suntikan zat besi tu kepada Kalinka untuk menyelamatkan Kalinka. Tapi pihak pakar mengatakan suntikan tu langsung tak masuk akal. Menurut Dieter, dia berikan suntikan tu kepada Kalinka pada waktu malam ketika Kalinka mengadu yang dia tak sihat. Dieter ni kata dia memberikan suntikan yang sama kepada keluarga dan juga kawan-kawan. Jadi suntikan tu suntikan yang biasalah, bukan suntikan yang bahaya. Tapi bila disoal siasat oleh polis, Dieter ni mengubah cerita dia. Dia kata dia memberikan suntikan tu untuk membantu Kalinka sebab Kalinka mempunyai masalah kesihatan, masalah anemia. Tapi pihak pakar pula kata selalunya doktor takkan bagi suntikan ni, kecuali pesakit tak boleh ambil ubat secara oral. Sebab tak semua orang boleh terima suntikan, sebab ada yang ada alahan. Tapi macam peliklah, sebagai seorang ayah, Andre ni dia tahulah anak perempuan dia tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah anemia, seperti yang diberitahu oleh bapa tiri dia. Lepas tu pada keputusan bedah siasat tu mengatakan ada kesan luka pada kemaluan Kalinka. Tapi yang peliknya, keputusan bedah siasat tu ditutup. Sedangkan ada bukti-bukti yang mengatakan kematian Kalinka bukanlah secara natural. Inilah yang menyebabkan Andre makin syok ada sesuatu yang berlaku. Dia syok ada orang buat sesuatu kepada anak perempuan dia. Andre mula merasakan anaknya dibunuh oleh bapa tirinya. Dan ternyata Dr. Dieter ni ada masa bedah siasat tu. Tapi pihak berkuasa menafikan, mengatakan Dr. Dieter tak dibenarkan masuk dalam bilik bedah siasat. Tapi Andre ni tak percayalah. Dia rasa macam ada sesuatu yang nak cover, sesuatu yang mereka nak tutup. Apatah lagi, Dr. Dieter ni adalah seorang doktor
yang terkenal dan kaya raya. Andre yakin Dr. Dieter lah yang membunuh anaknya. Tapi disebabkan Dr. Dieter ni seorang yang kaya dan berkuasa, jadi dia dibantu untuk terlepas dari jenayah yang dia lakukan. Andre ni macam sedih sebab tak ada sesiapa pun yang percaya cerita dia. So dia pun bagi tahulah kepada bekas isteri dia. Tapi sebaliknya bekas isteri dia pun tak percaya dia. Bekas isteri dia kata dia menuduh Dr. Dieter membunuh anaknya sebab mereka ada sejarah, iaitu mereka pernah curang dengan dia. Andre pun merayu kepada pihak berkuasa di Jerman untuk membuka semula kes kematian anaknya. Tapi malangnya rayuannya ditolak. Disebabkan dia tak tahu nak buat apa, dia pun upahlah lawyer. Seorang lawyer yang boleh dikatakan lawyer yang terkenal lah, untuk memberi tekanan kepada pihak berkuasa di Jerman. Pada awalnya tekanan yang diberikan tu boleh dikatakan berjayalah, boleh dikatakan berkesan, sebab berjaya menggesa pihak berkuasa untuk membuka semula siasatan tu. Pada 1983, siasatan dibuka semula untuk menyiasat bedah siasat terhadap anak perempuannya. Bila bedah siasat disiasat semula, membawa kepada penemuan yang baru. Pihak pakar Perancis mengatakan suntikan itulah yang menyebabkan kematian Kalinka. Jadi bermakna Dr. Dieter ni telah berbohong. Dialah yang membunuh Kalinka. Sebab pakar Perancis mengatakan suntikan tu langsung tak diperlukan. Jadi kenapa Dr. Dieter ni menyuntik kepada Kalinka, sedangkan dia seorang doktor, mestilah dia tahu. Tapi sekali lagi doktor di Jerman yang ditugaskan untuk review semula bedah siasat Kalinka mengatakan tak cukup bukti untuk mengenakan tindakan jenayah terhadap Dr. Dieter. So sekali lagi Dr. Dieter terlepas. Dia terlepas macam tu je walaupun ada bukti-bukti. Andre ni rasa dia tak mampu untuk ubah pandangan pihak berkuasa di Jerman, tapi dia rasa dia boleh ubah pandangan orang-orang di Jerman. Jadi dia pun sebarlah risalah yang mengatakan Dr. Dieter ni adalah pembunuh anaknya dan dia menuntut keadilan untuk anak perempuannya. Dari situ dia berulang-alik dari Perancis ke Jerman untuk menyebarkan risalah. Tapi seperti yang kita tahu, Dr. Dieter ni seorang yang kaya dan seorang yang berkuasa. Andre ni akhirnya ditangkap dan diugut untuk dipenjarakan kalau dia masih teruskan melakukan perkara ni. Kalau dia masih sebarkan risalah, dia akan dipenjarakan. Jadi Andre pun kembalilah ke Perancis dengan perasaan sedih sebab tak dapat nak memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Memandangkan dia tak boleh buat apa-apa di Jerman, dia pun cubalah buat sesuatu. Dia cuba bawa kes ni ke mahkamah di Perancis sebab anak perempuannya adalah rakyat Perancis. Bila pihak berkuasa membuat siasatan semula, mereka mendapati ada sesuatu yang mengejutkan. Mereka mendapati bahagian sulit anak perempuannya hilang. Seolah-olah cuba nak mengaburi ataupun cuba nak cover sesuatu yang menjadi bukti lah. Sesuatu yang boleh jadi bukti. So mereka hilangkan bukti tu. Tapi macam biasalah, pihak berkuasa di Jerman menafikan perkara tu dan mereka tak mengaku yang mereka telah menghilangkan bahagian sulit tu. Bermacam-macam yang dilakukan oleh si ayah, walaupun dia tahu impossible lah untuk dia untuk melawan orang yang berkuasa, melawan sistem di Jerman, sebab dia bukanlah orang yang kaya macam Dr. Dieter tu. Tapi dia tetap berusaha sebab dia nak juga dapatkan keadilan untuk kematian anak dia. Selama bertahun-tahun dia berjuang. Pada 1988, akhirnya Andre ni berjaya membawa kes ke mahkamah di Perancis sebab pakar di Perancis mengatakan punca kematian Kalinka adalah suntikan yang diberikan oleh Dr. Dieter tu. Tapi macam biasalah, walaupun ada bukti, tetap tak dapat meyakinkan pihak berkuasa di Jerman. Akhirnya pada 1993, selepas 11 tahun kematian Kalinka, akhirnya Andre berjaya membawa kes ni ke mahkamah Perancis. Dr. Dieter didakwa membunuh dengan sengaja dan dia diberi hukuman 15 tahun penjara. Tapi Dieter tak memberi kerjasama. Dia tak pergi ke prosiding dan pihak berkuasa di Jerman pun tak nak mengekstradisinya di Perancis untuk dibicarakan. Jadi Dr. Dieter disabitkan tanpa kehadiran. Pada tahun 2001, pihak Mahkamah Hak Asasi Manusia menolak keputusan Perancis kerana katanya keputusan tu tak boleh diguna pakai
sebab suspek tak datang untuk membela diri dan perbicaraan dijalankan tanpa suspek datang untuk membela diri. Malah pihak berkuasa Perancis pula yang terpaksa membayar pampasan 100,000 kepada Dieter. Sedangkan Dieter ni adalah penjenayah. Pelik kan? Dia penjenayah tapi dia pula yang dibayar pampasan. Sangat pelik. Walaupun Dr. Dieter ni macam kebal dengan undang-undang, tapi orang kata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Rupa-rupanya Kalinka ni bukanlah seorang saja menjadi mangsa Dr. Dieter. Rupa-rupanya ramai wanita yang menjadi mangsa kepada Dr. Dieter ni. Cuma mereka takut untuk berhadapan dengan Dr. Dieter sebab Dr. Dieter ni orang kaya dan berkuasa. Jadi sebab itulah mereka mendiamkan diri. Pada 1997, beberapa wanita tampil mendedahkan perbuatan Dr. Dieter yang akhirnya menyebabkan Dr. Dieter hilang lesen dia sebagai seorang doktor. Jadi dia tak boleh lagi lah menjadi seorang doktor sebab dia dah hilang lesen. Tapi yang peliknya, dia dikenakan hukuman penjara 2 tahun, macam tak setimpal dengan perbuatan dia. Pada 2006, Dieter ni ditahan sebab dia menjadi doktor tanpa lesen, sedangkan lesen dia dah digantung, dan dia dihukum 18 bulan. Sampailah 2008 dia dibebaskan. Tapi peliklah, dia dihukum tapi bukan sebagai hukuman membunuh. Kalau hukuman membunuh tu hukuman yang berat lah, tapi dia tak kena hukuman tu, dia kena hukuman yang lain. So memang sangat-sangat tak adil. Pada tahun 1999, Andre ni berhenti kerja semata-mata untuk follow ke mana saja Dieter ni pergi. Dia nak dapatkan bukti untuk jatuhkan hukuman yang setimpal kepada Dieter terhadap apa yang dia lakukan kepada Kalinka. Jadi ke mana saja Dieter ni pergi, dia akan ambil gambar, dia akan rakam untuk dijadikan sebagai bukti. Walaupun orang-orang sekeliling dia kata sudahlah, tak payahlah, berhentilah, tak payah lagi lah sebab dah lama sangat. Tapi dia tetap nak teruskan, dia tetap nak berjuang untuk dapatkan keadilan atas kematian anak dia. Dieter ni tahu ada warang tangkap di Perancis. Di Jerman mungkin dia boleh bebas, tapi kalau dia di Perancis, dia takkan bebas. Dan dia tahu gerak-geri dia diperhatikan oleh Andre. Jadi dia berpindah randah supaya gerak-geri dia tak dapat dihubungi ataupun tak dapat diselidik oleh Andre. Setelah 30 tahun, Mahkamah Perancis mengeluarkan warang tangkap terhadap Dieter. Tapi mereka tak boleh lakukan apa-apa selagi dia berada di Jerman. Andre ni tahu kalau Dieter ni lari ke luar negara yang lebih jauh, dia takkan dapat untuk menangkap Dieter. Sampailah pada tahun 2009, seorang lelaki bernama Anton datang bertemu dengan Andre. Lelaki ni menawarkan untuk menangkap Dieter di Jerman dan dibawa ke Perancis. Sebab bila Dieter ni berada di Perancis, dia akan tertakluk kepada undang-undang Perancis. Disebabkan secara undang-undang yang sah pun tak boleh nak bawa Dieter ni ke Perancis, jadi Andre ni pun bersetuju tawaran yang diberikan oleh Anton tadi. Dan Anton ni pun berniat nak tolong saja, dia tak nak pun terima wang untuk menculik Dieter ke Perancis. Sebab dia nampak Andre ni sebagai seorang ayah yang sangatlah memperjuangkan anaknya. Selama 30 tahun memperjuangkan anak dia. Sebab itulah Anton ni nak tolong Andre. So pada malam 17 Oktober 2009, Dieter diculik dan dibawa ke Perancis dan dibuang ke sebuah bandar yang berdekatan dengan balai polis di Perancis. Dan pada masa yang sama, Andre pun pergi ke hotel di bandar yang sama, menghubungi pihak polis memberitahu di mana beradanya Dieter. Tapi masa tu Andre berpura-pura jadi orang lain lah, mengatakan ada orang yang diculik telah dibuang di kawasan tersebut. Tapi pihak polis berjaya mengesan siapakah yang membuat panggilan tu. Panggilan tu adalah Andre. Tapi Andre ni dia dah tak kisah. Kalau dia kena tangkap sekalipun, dia dah tak kisah. Sebab akhirnya dia berjaya membawa Dieter ke Perancis dan menerima hukumannya sebagai seorang pembunuh. Pada 2011, akhirnya Dieter dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Pada tahun 2020, Dieter dikeluarkan dari penjara disebabkan masalah kesihatan dan dia dikatakan meninggal dunia beberapa bulan kemudian di sebuah rumah orang tua di Jerman. Sebenarnya banyak lagi perbuatan jahat yang dilakukan oleh Dieter, tapi Akmal tak boleh nak ceritakan dalam video ni. Andre pula dijatuhkan hukuman penjara setahun sebab merancang untuk menculik Dieter. Tapi dia tak kisahlah asalkan Dieter dipenjarakan dan jatuh hukuman setimpal. Dan Andre pun akhirnya dibebaskan sekarang. 30 tahun dia memperjuangkan keadilan untuk anak perempuannya. Itulah kasih seorang ayah
kasih seorang ayah memperjuangkan keadilan untuk anak perempuannya. Dalam satu dokumentari, Andre mengatakan yang dia lakukan semata-mata untuk anak perempuan dia. Bagi Akmal, inilah hero yang sebenar. Setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka, bolehlah consider untuk subscribe. Semoga kita berjumpa lagi.